Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Harap-harap kedua kita boleh selesai. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu, Kementerian Sumber Manusia ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat begitu prihatin berkaitan hal ehwal pemburuan semasa perbahasan rang Undang-Undang Pembekalan 2021. Sepanjang perbahasan, selama 24 orang ahli-ahli yang berhormat telah memberikan pandangan, saranan dan teguran yang cukup membina, di mana sebanyak 35 isu yang menyentuh 4 kluster utama di bawah peranan dan tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia. Kluster pertama adalah berkenaan isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Kluster kedua adalah berkenaan dengan perlindungan keselamatan sosial pekerja. Kluster ketiga pula berkaitan latihan dan pembangunan sumber manusia negara. Dan kluster 4 adalah mengenai gaji minimum. Tuan Yang di-Pertua, ingin saya tekankan di sini, Belanjawan 2021 menunjukkan kerajaan komited terhadap aktiviti pengukuhan ekonomi melalui pemaksaan modal insan dan pasaran bunuh negara. Kementerian Sumber Manusia telah diperuntukkan sebanyak 1.288 bilion ringgit bagi perbelanjaan tahunan, manakala sebanyak 4.134 bilion ringgit disediakan untuk program-program perlindungan keselamatan sosial, latihan kemahiran dan insentif pengambilan pekerja. Tuan Yang di-Pertua, kita telah pun mengharungi cabaran pandemik COVID-19 hampir 10 bulan. Dalam tempoh sukar ini, pelbagai usaha dan inisiatif telah dilaksanakan, terutamanya dalam isu pemburuan demi memelihara kesejahteraan serta kelangsungan hidup rakyat. Adalah amat jelas pekerja dan majikan yang terjejas amat memerlukan sokongan dan bantuan kerajaan. Ini dapat dilihat dalam perbahasan Belanjawan 2021 di mana ramai ahli yang berhormat telah menyuarakan kebimbangan mereka berhubung isu pengangguran, pemberhentian kerja dan peluang pekerjaan serta latihan kemahiran di negara ini. Sepanjang tempoh yang mencabar ini, kerajaan amat memahami keluh kesah yang dirasai rakyat. Sehubungan itu, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif termasuk di bawah pakej prihatin PKS, tambahan, penjana dan kita prihatin dalam usaha menangani kesan pandemik COVID-19. Tuan Yang di-Pertua, sasaran 500,000 peluang pekerjaan. Pakej rangsangan ini bertujuan membantu melindungi pekerjaan yang sedia ada, meningkatkan kemahiran bagi menambah baik kebolehpasaran pencari kerja dan membantu mendapatkan sumber pendapatan baru bagi mereka yang hilang pekerjaan. Seperti mana yang dicadangkan di bawah Belanjawan 2021 dalam usaha kerajaan untuk mengatasi soal pengangguran, kerajaan telah mensasarkan 500,000 peluang pekerjaan untuk rakyat dengan peruntukan sebanyak berjumlah 3.7 bilion ringgit. Untuk mencapai sasaran ini, 3 inisiatif di bawah skim jaminan penjanaan pekerjaan ataupun jana kerja telah dirancang, yang di mana 2 inisiatif telah dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Sumber Manusia. Pertama, insentif penjana kerjaya di bawah Perkeso, dan kedua, program reskilling dan upskilling di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad dan lain-lain kementerian. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Pontikson dan Yang Berhormat Pontian, melalui insentif penjana kerjaya di bawah Perkeso, cadangan peruntukan sebanyak 2 bilion ringgit dijangka dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada 200,000 pencari kerja. Tuan Yang di-Pertua, manakala di bawah program reskilling dan upskilling dengan jumlah peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit adalah bagi pelaksanaan program peningkatan kemahiran dan latihan semula untuk 200,000 pelatih. Agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia iaitu Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah diperuntukkan sebanyak 100 juta sasaran untuk memberi latihan kepada 20,000 pelatih. Program Tuan Yang di-Pertua, program subsidi upah ataupun dikenali sebagai PSU, kerajaan melalui pelbagai pakej rangsangan ekonomi telah menyediakan satu dana yang amat besar berjumlah hampir 18 bilion ringgit untuk memelihara kesejahteraan serta kelangsungan hidup pekerja dan majikan melalui program subsidi upah. Sikit. Boleh saya bertanya sikit? Pada permulaannya, PSU dilaksanakan dengan kadar RM600 sebulan untuk tempoh 3 bulan mulai bulan April
Walau bagaimanapun, setelah Yang Berhormat Menteri ada dua. Nak layan ke? Ya, Nak bagi Pontian jawapan? bertanya yang saya habis PSU dulu. Apa dia? Saya nak habis program subsidi upah nanti saya Dia bagi. nak habis dulu. Okey. Silakan. Walau bagaimanapun, setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak, kerajaan telah membuat keputusan untuk menambah baik PSU di bawah pakej prihatin PKS tambahan, iaitu berdasarkan saiz perusahaan dengan kadar antara RM600 hingga RM1,200. Sekali lagi, kerajaan telah menunjukkan kesungguhan untuk membantu majikan dan pekerja, di mana pada 5 Jun 2020, PSU telah dilanjutkan bagi tempoh 3 bulan mulai Julai 2020 dan berakhir pada bulan September 2020. Seperti yang saya telah maklumkan pada awal penggolongan saya, ketidaktentuan kesan pandemik yang berlarutan ini telah merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan majikan-majikan menerima tamparan yang hebat. Maka pada 23 September 2020, kerajaan sekali lagi telah mengumumkan satu lagi pakej rangsangan dikenali sebagai pakej kita prihatin yang membawa kepada pelaksanaan PSU 2.0 melibatkan dana berjumlah 2.4 bilion. PSU 2.0 ini dilanjutkan untuk 3 bulan lagi mulai Oktober sehingga Disember tahun ini. Terima kasih. Pontian. Ya, saya ada bertanya dalam perbahasan 500,000 peluang pekerjaan yang ingin diwujudkan pada tahun hadapan itu, apakah dari segi pecahan mengikut sektor? Nampak belum dijawab oleh Menteri. Satu lagi tentang PSU, program subsidi upah ini, saya membaca dalam laporan akhbar ada penipuan-penipuan oleh majikan. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri? Penipuan yang bagaimana tu? Sekejap, Yang Berhormat Johor Bahru sama. Soalan yang berkaitan. Berkaitan boleh? Okay, terima kasih Datuk Seri Timbalan Speaker kepada YB Menteri. Saya ada dua persoalan berkaitan dengan program subsidi upah. Yang pertama, pemahaman saya program itu terguna pakai kepada mereka yang mencarum kepada perkesok. Jadi ada beberapa aduan yang saya terima memaklumkan bahawa selama ini majikan mungkin tidak membayar caruman. Dalam keadaan mereka ini pekerja di paras rendah. Maksudnya mungkin selama ini tidak ambil maklum mengenai caruman dan sebagainya. Tetapi bila berlaku musibah, mereka ini tidak dapat ataupun tidak termasuk dalam rangkuman subsidi upah. Itu yang pertama. Jadi bagaimana untuk kita membantu? Mereka masih bekerja, tetapi hasil ataupun kegagalan daripada majikan menyebabkan mereka ini tidak termasuk dalam jaringan perlindungan kita. Yang kedua pula, yang Pontian sebut tadi pun saya bersetuju, sebab ada juga yang pemahaman pekerja, ada subsidi upah itu sepatutnya RM600, tetapi ada yang tidak mendapat jumlah keseluruhan yang mungkin dicukai oleh majikan. Perkara yang ketiga berkaitan subsidi upah. Minta maaf panjang sikit ni untuk Menteri. Yang saya mendapat aduan daripada pemandu-pemandu bas ekspres, contoh yang spesifik, sebab mereka ini selama ini mendapat gaji secara trip, ataupun maksudnya bila buat kerja tersebut maka ada gaji. Tetapi bila tidak ada trip disebabkan PKPB dan sebagainya, maka mereka tak ada gaji dan mungkin caruman itu terganggu. Jadi menyebabkan mereka ini sebelum ini mungkin 3 bulan pertama mendapat manfaat subsidi upah, tetapi bila terhentinya perkhidmatan mereka ini, bagaimana untuk kita pastikan mungkin caruman itu terhenti, tetapi cadangan kerajaan PSU 2.0 ini terus memberi manfaat kepada golongan pekerja-pekerja sedemikian. Jadi mohon penjelasan daripada pihak Menteri. Terima kasih. Speaker Kanga, sikit pasal PSU. Yang Berhormat Kelang benda yang sama? Ya, sama-sama. Saya Sama, lain sikit. Yang Tapi Berhormat PSU. Ipoh Barat benda yang sama? Ya, perkara yang sama. Dengan Yang Berhormat Kanga benda yang sama? Ya, PSU. Sekejap Yang Berhormat boleh tak mereka kumpulkan soalan boleh? Boleh. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan tadi. Soalan saya adalah berkait dengan PSU 2. Sekarang kita dapati bahawa PSU dengan PSU 2 ini ditujukan kepada pekerja-pekerja di sektor formal, di mana mereka bayar kepada SOKSO dan sebagainya. Tetapi kita ada satu kumpulan yang besar, iaitu lebih kurang 40% daripada pekerja Malaysia adalah dalam sektor informal.
dan mereka sekarang tidak ada apa-apa perlindungan oleh kerajaan ataupun adalah tapi menerusi penjana dan juga perhatian. Tapi bukan sistematik. Sistematik is a one-off. So saya minta kerajaan supaya adakah kerajaan cadang untuk memberi pelonggaran kepada PSU2 supaya pekerja informal boleh menggunakan PSU2 untuk menampung keluarga mereka. Minta penjelasan. Terima kasih. Yang Berhormat Ipoh Barat. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya nak tanya, keadaan sekarang adalah bila upah subsidi dibayar ini adalah kepada yang menyumbang kepada ini. Tapi kita pada dasarnya perlu satu social security net kepada semua pekerja. Jangan kita asingkan yang dibayar atau tidak dibayar. Adakah apa-apa cadangan kerajaan untuk merangkumi mereka? Dan juga dalam hal ini saya rasa satu di antara perkara adalah penyelewangan yang sedang berlaku. Apakah tindakan telah diambil dan adakah ini efektif untuk memperantas perkara sedemikian? Terima kasih. Yang Berhormat Kanga. Terima kasih. Saya nak tanya Menteri sebab saya ada terima aduan daripada perusahaan kecil dan sederhana yang terima PSU. Mereka telah menerima bayaran untuk April dan Jun, tetapi bayaran untuk Julai dan September tidak diterima, dan ini yang aduan yang saya terima ni daripada perusahaan kecil dan sederhana di Selangor. Apabila berlaku PKPB, mereka tidak dapat berniaga, jadi mereka sekarang berada dalam keadaan sempit. Saya ingat mungkin kementerian boleh buka satu talian aduan dan sebagainya untuk kes-kes yang begini. Silakan Menteri. Boleh Speaker, tambah sedikit. Sekejap. Last, boleh ke? Terakhir, terima kasih. Benda yang sama Yang Berhormat. Benda yang sama dengan Ipoh Barat, hanya nak tambah sikit je Speaker kalau boleh. Yalah, Terima kasih wanita diutamakan. Yang Berhormat Silakan. Menteri dan Speaker. Begini, saya juga ada bawakan cadangan yang sebenarnya disambut oleh Timbalan Yang Berhormat dalam perbahasan juga, memberikan secara automatik perlindungan untuk kesemua anak-anak muda di Malaysia 16 tahun ke atas. Maksudnya bila berlaku sedemikian, maka sebahagian besar pekerja kita yang tidak dirangkumi dalam social security dapat dibantu. Jadi saya nak tahu mungkin samalah dengan Ipoh Barat, pendirian dan langkah ke depan di bawah Kementerian Berhormat. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Yang penting hari ini kita lihat satu suasana di mana ala tuju yang sama di antara pembangkang dan kerajaan supaya kita sama-sama pastikan nasib warga kerja di Bela. Terima kasih ahli yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat beberapa cadangan yang telah diutarakan oleh ahli yang berhormat. Melibatkan akta. Keseluruhan perkesu ini untuk memperlindungkan mengikut akta yang sedia ada, untuk memperlindungkan mereka yang mencarut. Itu mengikut kadar biasa, tetapi hari ini kami di dua-dua sebelah menghadapi satu cabaran baru di mana kita perlu membela nasib rakyat tanpa memberi alasan. Maka saya setuju dengan pandangan tuan-tuan ahli yang berhormat, akta yang sedia ada perlu dikaji. Dan saya bagi jaminan, saya akan pastikan Kementerian dan Perkesu mengkaji akta yang sedia ada secara terperinci untuk menyesuaikan keadaan semasa dan masa akan datang supaya kita dapat membantu golongan kerja. Dan seterusnya apa yang dibangkitkan oleh yang berhormat daripada Pontian, Tuan Yang di-Pertua, 500,000 ni, 500,000 peluang pekerjaan ni di semua sektor, di pelbagai sektor. Masih lagi di peringkat awal dan saya akan bagi secara bertulis kepada yang berhormat apabila kita meluluskan bajet ni dalam tempoh hari dan seterusnya kita mengamalkan peluang-peluang yang sudah ada. Dan mengenai Menteri, cadangan daripada yang berhormat Kelang. Okey. Daripada yang berhormat Kelang, sama ada 400,000 orang yang terlibat dalam sektor informal sektor ini. Seperti mana saya sebut tadi, kita masih sedang mengkaji bagaimana sebagai sebuah kerajaan dan sebagai agensi kerajaan kita boleh membantu golongan ini walaupun mereka tidak termasuk dalam akta ataupun peraturan-peraturan sedia ada. Tapi saya secara ikhlas saya bagi jaminan usaha kementerian. Saya sebagai Menteri Sumber Manusia, sebagai insan yang memahami masalah yang dihadapi oleh warga kerja, saya akan ambil langkah-langkah pasti dan mencari cara yang terbaik di bagaimana kita boleh membantu. Walaupun setakat ini kami terikat dengan akta-akta dan peraturan-peraturan sedia ada. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini di mana melalui belanjawan. Dan pada masa yang sama, saya juga terima aduan-aduan yang menyatakan bahawa ada juga syarikat-syarikat. Walaupun PSU ini disalurkan kepada syarikat untuk memastikan mereka terus beroperasi.
Tetapi ada juga syarikat-syarikat yang mengambil kesempatan walaupun dah terima subsidi upah tetapi tidak menyalurkan kepada pekerja masing-masing. Syarikat-syarikat ini telah pun dikenal pasti dan disenarai hitamkan, dan ada juga syarikat-syarikat telah dirujuk kepada SPRM untuk tindakan selanjutnya. Pada masa yang sama, isu yang dibangkitkan oleh Kanga, sila kemukakan dua itu kepada saya. YB Menteri, boleh saya tanya? Tak, sebelum ambil Kanga lagi. Kanga telah membangkitkan isu yang ada syarikat tidak menerima subsidi upah. Sila kemukakan kepada saya akan semak balik. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Okay, terima kasih, Menteri. Saya akan semak dan saya akan pastikan. Tuan Yang di-Pertua memandangkan masa tidak izinkan saya, biar saya teruskan. Walau bagaimanapun, ada PSU satu kali soalan. ini adalah lebih bersasar khususnya untuk membantu pekerja dalam sektor pelancongan, termasuk Boleh saya sektor tanya produksi. penjelasan? Tuan Yang di-Pertua izinkan saya meneruskan. Terpulang pada Yang Berhormat Menteri. Saya nak teruskan ada isu. Dia tak bagi Yang Berhormat, dia nak habiskan. Termasuk sektor peruncitan kadar RM600 sebulan bagi pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah. Secara keseluruhan, Kementerian berpendapat ahli yang berhormat bersetuju untuk menyokong bahawa PSU telah terbukti berkesan dalam membentuk pekerja dan majikan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Tuan Yang di-Pertua, walaupun ada beberapa isu yang telah baru dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, tetapi keseluruhan program, setiap program yang berhormat ada kecacatan. Kita tidak boleh lari daripada kecacatan dan kesilapan. Walau bagaimanapun, keseluruhan dengan program subsidi upah ini kita sempat menyelamatkan lebih daripada 300,000 syarikat dan nasib 2.72 juta warga kerja. Itu yang penting. Walaupun ada sedikit kecacatan, tapi kita beri jaminan kita akan mengatasi. Tuan Yang di-Pertua, pada masa ini perkara yang jadi fokus utama kerajaan adalah untuk menjana dan mengekalkan pekerjaan serta merangsang pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Selanjutnya, beberapa strategi jangka masa pendek dan jangka masa panjang telah dirancang oleh pihak kerajaan bagi menangani isu pengangguran. Inisiatif Belanjawan 2021 melalui program Penjana Kerjaya merupakan strategi jangka pendek yang telah diperkenalkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, beberapa penambahbaikan telah dilakukan bagi program Penjana Kerjaya di dalam Belanjawan 2021, di mana cadangan RM2 bilion telah diperuntukkan untuk pelaksanaan program ini, yang dijangka dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada 250,000 pencari kerja. Selanjutnya, berkenaan program peningkatan kemahiran dan latihan semula dengan izin reskilling dan upskilling yang turut disediakan di bawah Perkeso dan PSMB, dijangka boleh mengurangkan jurang kemahiran terutamanya dalam bidang kemahiran digitalisasi dan kemahiran-kemahiran lain yang berpandukan perkembangan IR 4.0. Dengan usaha-usaha murni kerajaan yang saya sebutkan sebentar tadi adalah menjadi harapan kementerian ini agar kebimbangan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk, Yang Berhormat Tanjung Manis, Yang Berhormat Lubuk Hantu dan Yang Berhormat Kuala Langat dapat diatasi supaya kelangsungan hidup rakyat sentiasa terbela dan terjamin dengan izin. So they will have food on the table and some money in their pocket, dengan izin. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya sistem insurans pekerjaan ataupun SIP. Kementerian Sumber Manusia juga amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Ipoh Barat, mantan Menteri Sumber Manusia, di atas keprihatinan beliau terhadap pekerja-pekerja dalam sektor penerbangan, perhotelan dan pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Untuk maklumat ahli Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan rekod sistem insurans pekerjaan sehingga 13 November 2020, seramai 95,995 pekerja yang mencarum dengan SIP telah diberhentikan kerja. Faedah yang telah dibayar adalah sebanyak RM290 juta bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan mereka. Bagi sektor penerbangan, perhotelan dan pelancongan, seramai 40,766 pekerja telah berdaftar dengan SIP dan RM110 juta telah diluluskan untuk pembayaran setakat ini. Dalam perbahasan tempoh hari, isu Malindo Airways sekali lagi dibangkitkan dalam perbahasan rang Undang-Undang Pembekalan 2021. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sehingga 15 November 2020, seramai 1,086 pekerja Malindo Airways telah pun mengemukakan permohonan untuk mendapatkan bantuan faedah SIP. Daripada jumlah tersebut, seramai
749 penerima faedah telah menerima bantuan SIP yang berjumlah RM828,000. Selebihnya baki permohon sedang dalam proses tindakan perkesuk. Kepada YB Kapa yang menyatakan kerisauan beliau berhubung isu pembayaran faedah SIP, ingin saya menyatakan di sini jika terdapat sebarang kes kegagalan pembayaran. Berapa minit lagi? Lagi 5 minit. Saya kena buatkan bawah peraturan mesyuarat 12.3 kalau lagi 5 minit. Kalau tak sambung besok. 5 minit. Boleh habis dalam 5 minit. Hadirin yang berhormat, di bawah peraturan mesyuarat 12.3 saya akan melanjutkan masa mesyuarat ini pada hari ini tidak lebih daripada 15 minit bagi menamatkan perkara yang patut diselesaikan. 5 minit, silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, masih lagi berkenaan isu SIP, YB Ipoh Barat telah membangkitkan berkenaan peruntukan RM150 juta yang disediakan untuk SIP tidak mencukupi untuk menampung 800,000 orang yang kehilangan pekerjaan. Saya bersetuju dengan pandangan yang berhormat dalam hal ini. Sebenarnya cadangan RM150 juta adalah dana tambahan untuk menampung lanjutan 3 bulan, iaitu daripada 6 kepada 9 bulan daripada di bawah allowance mencari pekerjaan. Niat ikhlas dengan peruntukan RM150 juta oleh pihak kerajaan adalah supaya kita dapat terus membantu 130,000 orang sementara mereka mendapat pekerjaan baru. Berkenaan dana yang diperuntukkan, kerajaan sentiasa prihatin dengan... Menteri Penjelasan. Saya habiskan dulu. Kerajaan akan sentiasa melihat dan menilai situasi sedia ada dari semasa ke semasa untuk memastikan perlindungan keselamatan sosial pekerja sentiasa dipelihara. Pada masa yang sama, Kementerian menghargai bentuk cadangan yang membina telah dibangkitkan semasa perbahasan belanjawan ini, termasuk cadangan-cadangan YB Klang. Terima kasih Menteri, Dato' Speaker. Berkait dengan SIP, satu daripada jawapan yang telah diberikan kepada saya minggu lalu mengatakan bahawa SIP memang ada dana lebih kurang RM1.2 bilion. Itu reserve funds yang sedia ada kepada SIP. Soalan saya ialah, memandangkan bahawa banyak pekerja sekarang hendak wang untuk menampung keluarga dan format yang diguna pakai oleh SIP sekarang ialah untuk bulan pertama 80%, selepas itu 60%, 40% dan sebagainya. Kita tukar format itu, tapi sekarang kita across the board untuk 1 tahun kita bagikan 80% seperti yang diamalkan di negara-negara lain. Saya bangkit isu ini sebab pekerja yang telah hilang kerja tidak akan mendapat kerja baru dalam 6 bulan ataupun 8 bulan yang akan datang. Tapi keluarga mereka mesti hidup. Makanan mesti disediakan untuk keluarga mereka. So satu cara untuk fikir isu ini ialah untuk memberikan across the board for 6 months or 8 months 80% of the wages that they receive from before. Minta pandangan Pak Menteri. Terima kasih Speaker. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Setakat ini Tuan Yang di-Pertua, SIP menggunakan kaedah apabila ada seseorang pekerja hilang peluang pekerjaan, kita bagi 80% daripada gaji terakhir dengan capping RM4,000 dan seterusnya 50%, 50% dan ketiganya selepas itu 40% dan akhirnya 30%. Dalam pada masa yang sama, kami cadangkan supaya mereka berdaftar dengan My Future Job, di mana Perkeso ataupun Kementerian Sumber Manusia akan mencari peluang-peluang pekerjaan kepada mereka dengan memberi hiring insentif kepada majikan pada masa yang sama. Walau bagaimanapun kita akan lihat secara mendalam sejauh manakah cadangan yang berhormat boleh dilaksanakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dan seterusnya program reskilling dan upskilling. Izinkan saya beralih kepada cadangan YB Padang Terap. Menteri nak tanya tentang YB Ipoh Barat mengenai pendekatan program. Tuan Yang di-Pertua, saya cuma ada 1 minit lagi. Okay. SIP. Mengenai pendekatan program peningkatan kemahiran dan latihan semula atau reskilling dan upskilling yang sedang dilaksanakan pihak kerajaan. Cadangan kedua-dua ahli berhormat sememangnya ada asas bagi memastikan pelatih yang mengikuti program tersebut dijanjikan penempatan pekerjaan sejurus selepas tamat latihan. Sehubung dengan itu, Kementerian melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah melaksanakan skim place and train. Di mana sebelum ni train and play, kita bagi latihan baru cari kerja. Sekarang kita tukar, you carikan peluang pekerjaan baru mulai latihan supaya satu keadaan yang terjamin. Dan di bawah inisiatif penjana HRDF.
Skim ini adalah kaedah yang telah diperbaharui dan ditambah baik daripada modul skim train and place yang telah dilaksanakan sebelum ini. Setakat 13 November 2020, seramai 16,434 pelatih telah diluluskan dengan bantuan kewangan berjumlah 85 juta di bawah pelaksanaan skim place and train. Daripada jumlah tersebut, seramai 2,396 pelatih telah tamat latihan dan sedang berkhidmat dengan majikan baru masing-masing. Di bawah pelaksanaan skim place and train, sasaran pelatih yang telah ditetapkan adalah seramai 41,000 orang. Menjelang penghujung tahun ini, PSMB berharap dapat melatih seramai 25,000 pelatih lagi supaya mereka mendapat manfaat daripada ada tracer untuk place and train ni. Adakah efektif? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kalau kita lihat Tuan Yang di-Pertua, walaupun kita menjalankan program seperti ini bertahun-tahun, kegagalan kita ataupun kecacatan kita adalah selepas latihan kita tak ada tracer untuk mengenal pasti sejauh manakah kejayaan mereka lepas kita beri latihan. Sama ada mereka berjaya ataupun kita hanya memperkasa pembekal latihan. Maka saya telah mengarahkan pembangunan sumber manusia berhad dan agensi-agensi lain termasuk PTPK, Perkesuran dan lain-lain, termasuk JTM supaya setiap agensi kena ada tracer tadi. Apabila kita memberi latihan, kita kena ada dalam satu keadaan untuk memastikan mengenal pasti kejayaan mereka. Maka yang berhormat di pembangunan sumber manusia berhad di peringkat terakhir untuk melaksanakan tracer study di mana mungkin penggal hadapan kita berjumpa di Dewan Yang Mulia ini saya sempat bagi senarai melalui tracer. Saya harap yang berhormat meluluskan bajet ini dengan berkesan pada hari Khamis ini. Yang berhormat. Dengan kata-kata ini, Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah memberi cadangan dan pandangan yang bernas, dan saya bagi jaminan setiap cadangan dan pandangan akan dikaji secara mendalam demi kebaikan negara dan pembangunan sumber manusia. Saya yang tak sempat jawab pada pagi petang ini, saya akan pastikan Kementerian akan memberi jawapan secara bertulis. Sekian, terima kasih.